Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, yang kerajaan sentiasa memikirkan bagaimana untuk menyampaikan maklumat ini kepada tuan-tuan dan puan-puan agar kita duduk di landasan yang benar, landasan yang lurus, supaya kita dapat meningkatkan lagi ekonomi negara, ekonomi keluarga kita, supaya kita dapat sama-sama meningkatkan lagi kemeriahan dan juga orang kata apa, pulih pusing duit modal dan sebagainya tu untuk nak memeriahkan ekonomi negeri kita. Maklum sajalah, pada tahun 2014 kita tinggal setahun saja lagi, 2015 ni kita akan cuba untuk mencapai tahap negeri maju bagaimana negeri-negeri yang lain di dalam Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok di kalangan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini ramai gagan-gagan yang sama umur dengan saya. Saya 56, tapi ada yang 70 ada, yang 50, yang 60 ada. Yang ni pun satu perkara yang saya nak kena sebut di sini, agar kita kena cari jalan macam mana kita nak libatkan kalangan muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga seronok dan berminat untuk nak bergiat di dalam industri pertanian. Ni kita duk ada lagi, tak apalah. Tapi lepas ni kita tak ada, siapa nak ambil alih ladang kita? Siapa nak ambil alih jaga kambing kita? Siapa nak ambil alih jaga lembu kerbau kita? Siapa nak ambil alih jaga padi kita? Siapa nak ambil alih jaga tembakau tak ada anak, dusun harum manis kita? Ini tuan-tuan dan puan kena balik fikir. Mari kita sama-sama fikir sama-sama, supaya kita kena cari jalan bagaimana kita nak meningkatkan minat di kalangan generasi muda, agar mereka juga bergiat di dalam industri pertanian dan asas tani ini, agar apabila kita tidak ada nanti, tak, bukan saya minta doa kata kita semua tak ada, tetapi apabila satu hari apabila kita tidak ada nanti, ada pengganti kita, pewaris kita yang akan menceburkan diri mereka dan menceburkan diri mereka dengan berjaya, kerana generasi muda lebih berilmu dan lebih berpengetahuan daripada kita, kerana zaman lah ni macam-macam ada, dan mereka boleh untuk mendapat maklumat dan teknologi moden membantu mereka di dalam industri pertanian yang kita nak serahkan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, mailah, tolonglah ajak anak-anak kita supaya mereka boleh bergiat di dalam industri pertanian. Saya risau, saya bimbang, kerana saya duk tengok setiap kali saya pergi, kalau ada PPK buat majlis ke ataupun LPP buat majlis, saya tengok semua gagan-gagan yang kawan orang tua saya pun dah masih bergiat dan berjaya. Kali ini berjaya di dalam bidang pertanian, tetapi malangnya anak-anak mereka tak mau ikut jejak ayah dan ibu mereka untuk bergiatkan diri di dalam industri pertanian. Ini tuan-tuan dan puan-puan satu perkara yang saya nak kena, kita nak kena tengok, sama-sama kita tengok. Kerajaan juga membuka banyak peluang dan membuat banyak program untuk kita memberi satu aspek baru yang diminati oleh orang-orang muda ni, agar mereka dapat berkecimpung di dalam industri pertanian. Sebab itulah sekarang kita tengok, kita sebut agropreneur, maknanya usahawan tani, tetapi kita lebih tumpu kepada apa ni, agrosis pula. Bagaimana kerajaan nak melibatkan siswa-siswi yang ada pengalaman dan juga pengetahuan di dalam bidang pertanian, untuk tak usah pergi kerja kerajaan, tak usah pergi kerja makan gaji, tetapi carilah peluang di dalam industri ataupun bidang pertanian ini untuk sama-sama mereka meningkatkan. Percayalah,
Kalau mereka betul-betul bergiat dengan apa yang kita ada, teknologi yang kita ada, kemudahan-kemudahan yang kerajaan berikan, tidak berhenti-henti daripada dulu sampai sekarang, insya-Allah mereka boleh dan lebih cepat menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang pertanian, lebih cepat daripada kita, daripada pok-pok mereka, daripada mak-mak. Ini janji kerajaan kepada tuan-tuan dan puan, tetapi terpulang kepada kita untuk kita pujuk dan kita semai minat kepada generasi muda agar mereka sama-sama boleh membantu kita dan menggantikan kita pada satu hari nanti apabila kita tidak ada lagi. Nah, ni tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tolonglah. Tolonglah. Kena cari jalan sungguh-sungguh, ya? Bukan saja dalam bidang perladangan dan sebagainya, dalam bidang penanaman padi pun. Mana ada orang muda yang suka pergi tanam padi? Tanam padi lah bukan susah. Kadang-kadang saya tengok pakcik dah berapa long. Saya ada 58 long. Oh, 58 long. Tapi bila yang duk pergi padang, ada yang pergi padang, pergi cekak pinggang tepi tu, tengok lagi orang tabuk bagi. Esok padi masak, combine harvester, apa macam tu, mesin tuai main masuk padi, dia duk cekak pinggang, mesin tuai masuk kat tu. Kalau macam tu, apabila ada bantuan daripada mekanis apa-apa mesin tu, pameran mesin tu, macam-macam mesin ada, tabuk baja ada, tanam apa, menanam semai pun ada, macam-macam ada. Apabila ada bantuan mesin ini, kerja kita tidak lagi menjadi berat. Kalau kita nak macam dulu, kita dah buat 2 relung pun, nak kena mengalar 2 relung dengan kerbau tu dekat sehari. 2 relung mau. Lah ni putak dengan traktor tengah jam habis. Sebab apa? Sebab ada peningkatan menggunakan mesin dan teknologi. Dan itulah dalam masa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apabila anak-anak kita mengambil alih perkara yang pertanian ini, maka saya yakin benda akan menjadi lebih mudah, benda akan menjadi lebih berhasil, dan hasil kita, hasil pertanian kita akan dapat ditingkatkan dengan lebih lagi agar kita dapat sama-sama mengecapi hasil pertanian yang dulunya orang kata lekeh kalau tuan-tuan duk kerja pertanian, tetapi sekarang orang tak berani kata lagi kerana pendapatan petani sekarang ni setanding dengan orang-orang yang makan gaji. Lepas tu mereka ada masa banyak pergi tanam padi, ada demonstrasi juga sana. Demonstrasi pasal benih harum manis naik apa? Nah, itulah tuan-tuan dan puan, saya yakin tuan-tuan dapat faham tentang apa yang saya cuba sampaikan, dan saya yakin apa saja usaha kita ni ialah sebenarnya adalah untuk kerana Allah. Kerana kita sebagai penghasil hasil pertanian ini sebenarnya mengeluarkan hasil untuk kegunaan orang ramai. Tak kira dia orang Melayu ke, orang Islam ke, orang bukan Islam ke, tetapi apabila kita tanam padi, semua orang boleh makan. Dan apabila orang makan, pahala dapat kat kita. Saya nak ucap tahniah kepada pihak Risda, kerana di dalam jawatankuasa induk tu, pihak Risda telah pun diberi tugas untuk buat forum perdana malam kemarin. Tajuk dia cukup susah. Panggil ustaz-ustaz pakar agama nak bercakap tentang bagaimana teknologi pertanian boleh meningkatkan ekonomi ummah. Yalah, sebutlah nama sebutlah istilah ummah tu, tak bagi dengar kok bunyi Arab. Tapi sebenarnya bagaimana teknologi pertanian nak meningkatkan ekonomi ummah ni tak langsung susah untuk ustaz-ustaz yang bijak di dalam bidang agama untuk nak buat. Tetapi saya nak ucap tahniah kepada pihak Risda kerana sebagai urus dia forum perdana tersebut, mereka telah dapat memilih penceramah-penceramah dan juga pengurusi forum yang pandai
mengupas. Dia cerita macam mana kita duk pi benang dulu, lintah getik lah, lintah gigit lah, lintah isak darah sampai ke kerang dan dia pandai betul-betul. Sebenarnya pertanian ini adalah satu kerjaya yang cukup mulia, bukan saja di mata manusia tetapi juga daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala.